Bismillah, walhamdulillah, hadirin, hadirat, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita tentang hadis riwayat ataupun hadis dirayat. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang tajuk bidang perbahasan ilmu hadis, iaitu ilmu hadis dari sudut dirayah. Kita ada riwayat, kita ada dirayat. Jadi kita nak faham dalam dirayat ni apa yang nak kita kaji. Kita nak faham ilmu-ilmu yang berkaitan tentang dirayat. Okey. Pertama kita akan lihat antara yang pertama yang perlu dikaji. Bila kita mengkaji ilmu hadis, kita akan mengkaji dari segi sanad dan rawi. Okey. Itu yang kita akan tengok. Contohnya kita faham dahulu, misal katalah kita ambil an Abi Hurairah itu qala Rasul. Okey. Ini kita panggil sanad. Semua ni sanad dah. Semua ni sanad. Okey. Sekarang ni kita nak faham rawi tu apa. Kalau sanad ni maksudnya sanad tu sampai tak kepada Rasul. Abu Hurairah ni berjumpa tak Rasul. Itu maksud kita sanad. Kita akan belajar. Yang kedua kita akan belajar tentang rawi. Rawi ni bermaksud kita akan mengkaji individu. Contohnya Abu Hurairah ni adalah rawi. Jadi kita nak kaji rawi ni siapa? Bilakah Abu Hurairah lahir? Bila masa dia berjumpa Rasulullah SAW? Apakah ciri-ciri Abu Hurairah? Dia ni boleh dipercaya ke tak boleh percaya? Adakah dia pernah menipu atau tak pernah menipu? Adakah dia orang yang kuat ingatan ataupun tidak? Inilah yang dimaksudkan rawi. Namun demikian, para pelajar, kita akan tengok cabang hadis dirayat dari sudut sanad dan rawi ada beberapa cabang. Antaranya al-jarhu wa ta'dilu. Boleh baca al-jarh wa ta'dil. Okey, saya baca dulu dia punya ni, ilmu yang mengkaji para perawi hadis dari aspek keadilan dan kekuatan hafazan mereka dan sebagainya yang menentukan kedudukan hadis yang mereka riwayatkan. Ini makna secara umum lah, secara istilah. Namun saya nak jelaskan sikit, al-jarhu ni maksudnya apa? Al-jarhu ni ialah bermaksud kita menceritakan tentang kedaifan para perawi tersebut. Misal kata perawi itu dia seorang, contohlah perawi itu A. Rawi A. Kita tarjihkan dia. Ataupun dalam bahasa istilah hadis kita boleh kita tarjihkan. Tarjih tu maksudnya apa? Kita nak tentukan dia ni. Dia ni rawi adil ke tak adil? Tu. Kita nak tentukan dia ni penipu ke tak penipu. Itulah kita nak faham. Jadi rawi ni kita akan tarjih dia. Kalau dia penipu, kita akan kata dia kazzab. Misal katalah, ini rawi kazzab. Macam tu. Itu panggil tarjih. Okey? Maksudnya kita nak mengkaji dari segi rawi. Kalau tak adil pula, lawan dia. Kalau tak adil, contoh tadi ni kazzab ni penipu. Jadi kita tengok kalau rawi tu rawi B. Saya tak sebut nama lah. Kita ambil contoh rawi tu rawi B. Okay. Kita tak adilkan dia. Apa kita buat? Kita katakan rawi B ni seorangnya soduk. Contohlah. Soduk maksudnya dia orang yang benar. Okay, itu satu contoh. Dia ada lagi perbahasan-perbahasan yang lain. Tapi kita ambil dua contoh ini. Inilah yang kita akan kaji dalam ilmu hadis dari sudut at-tarjih wa ta'dil ataupun al-jarhu wa ta'dil yang merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam mengkaji hadis.
Ini sangat penting ni para pelajar supaya kita tahu orang ni menipu tak menipu. Kalau zaman dalam bidang hadis ni, ulama dia akan kata ini kazab, ni penipu. Ini sodok, ni orang betul. Supaya orang boleh dapatkan hadis yang sahih. Orang beritahu ketulinan dan kesucian hadis yang datang daripada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tabaqat ar-ruah. Saya baca dulu. Ilmu yang mengkaji sekumpulan perawi yang menerima, memelihara dan menyampaikan hadis yang hidup dalam satu masa dan periwayatan atau sanad yang sama. Okey, itu banyak tabaqat arwah. Tabaqat ni daripada kataan tabaqah, peringkat lah. Okey, ni asalnya tabaqah, peringkat lah. Kalau arwah tu daripada kataan arrawi, jamak lah. Okay, ni jamak. Okey, maksudnya peringkat perawi. Jadi dan di sini pula kita nak mengkaji perawi tu, adakah setiap tabaqat ni dia ada zaman dia. Adakah satu zaman ni dia berjumpa ke tak berjumpa? Kita nak kaji di sudut tu. Contoh kita ambil adakah contohlah Abu Hurairah ni bertemu tak dengan Umar Al-Khattab, misal katalah. Jadi kita tengok begitulah umpama dia. Kalau dia sahabat-sahabat, berjumpalah. Okey, ada contohnya kalau dia tabaqat yang kedua, kita ambil tabaqat at-tabi'in. Contohnya kita ambil Hasan Basri. Adakah Hasan Basri ni pernah berjumpa dengan Ibn Mas'ud? Jadi kita tengok tabaqat tu. Setiap tabaqat ni dia ada peringkat dia daripada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi kita nak tengok zaman tu bertemu ke tak. Itu yang kita panggil tabaqah ar-ruah. Dan ini yang penting sebab kita tengok dalam satu masa dan periwayatan atau sanad yang sama. Kerana itu kita tengok ada hadis yang sanad yang sama tapi matannya berbeza-beza. Jadi kita akan tengok bagaimana seorang ulama ni mengambil hadis daripada siapa dan pada masa bila dan sebagainya. Inilah dipanggil tabaqat ar-ruah. Ilmu seterusnya dipanggil rijalul hadis. Rijalul hadis. Okay, saya baca dulu. Ilmu yang mengkaji tentang perawi hadis dari pelbagai aspek. Apa tujuan dia? Untuk mendedahkan latar belakang sama ada diterima atau ditolak hadis yang diriwayatkan. Okey. Ini kita nak faham pula tentang rijalul hadis. Okey. Dan rijal ni berkataan rajulun. Okey. Lelaki lah atau perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Jadi kita nak faham hadis ni. Kadang-kadang kita nak tengok hadis ni, misal kata kita katakan hadis tu contohlah dah ambil daripada hadis ambil contohlah Abu Hurairah, misal kata kan, Abu Hurairah tu. Okey. Lepas tu ada orang ambil daripada hadis daripada Abu Hurairah. Misal kata ada rawi A. Misal kata ada rawi A daripada tabi'in lah. Jadi kita tengok hadis yang rawi ni, kita nak tengok dia dengan Abu Hurairah ni macam mana aspek dia ni. Kita nak kenalkan latar belakang. Kalau rawi ni seorang yang sodok tadi kita tengok dalam bidang jarh ta'dil, maka hadis ni tak boleh diterima. Walaupun hadis tu ada kat sini, matan hadis sampai pada Rasul, saya kata ada qala Rasul, tapi kita nampak sini qala Rasul, tapi kita nampak rawi ni tak betul. Rawi ni kazab, rawi ni pemalsu hadis, rawi ni munafik, rawi ni zindik, rawi ni musyrik dan sebagainya. Maka hadis ini tak boleh diterima. Kita nak tengok, kita akan tengok perkara yang seterusnya, itu lah hadis tak ada kat sini lah. Tu kita nak kaji rijal, nak kaji orang tu. Tapi natijah dia kita nak tahu hadis tu diterima ke atau ditolak. Tu bezanya sikit dari segi jarhu wa ta'dil. Kalau jarhu wa ta'dil ni kita nak tekankan tentang rawi tu. Dalam masa sama rijalul hadis kita dapat keputusan dia. Okey, yang keempat, antara yang penting juga iaitu tarikhur ruah, iaitu sejarah lah. Tarikh ni sejarah lah. Arwah tadi rawi.
ilmu yang mengkaji tarikh kelahiran dan kematian perawi dan punca pengambilan hadis. Ini pun sama, dia lebih kurang sama. Tadi kalau rijal ada hadis, nak kaji orang juga, tapi nak tahu hadis itu diterima tak. Yang ni kita nak faham tarikh urwah, supaya kita nak tengok kematian, pertama nak tengok kelahiran dia dan tarikh kematian, supaya tidak berlaku orang A ni, si perawi A, dia kata dia bertemu dengan Rasulullah. Contoh, si A tu, perawi tu bertemu dengan Umar Al-Khattab, tetapi si A tu dia lahir pada kurun ketiga. Mustahil. Jadi orang kata mana dia punya ada mauquf, ada maktub, sorry, ada terpotong kat situ. Jadi kita ni ada masalah ni. Jadi itu kita tengok, kita kena faham lahir bila kurun yang ketiga hijrah ke, macam tu, 4 hijrah ke. Jadi itu yang nak kaji, supaya kita tahu dia ni bukan ambil sebarangan, sama-sama. Jadi mustahil lah kalau dia lahir pada kurun yang ketiga, misal kata dia kata dia bertemu dengan Abu Hurairah. Itu mustahil. Okey. Lepas tu yang kedua, kita nak faham juga ada punca pengambilan hadis. Bagaimana dia ambil hadis? Dia bertemu mata ke mata ke, dia mendengar ke, ataupun dan sebagainya. Okey, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu taala, inilah ilmu yang membicarakan tentang dari sudut sanad dan perawi. Dan ilmu ni saling berkait rapat. Kita tak boleh nak kaji satu tertinggal yang satu ni. Dia saling berkait. Kerana itu para pelajar bila nak masuk ke bidang hadis, keempat-empat ni kena mahir. Ulama-ulama hadis, mereka ni sangat alim. Mereka tahu perawi itu tersebut bagaimana dan sebagainya, supaya manusia ni, orang zaman kita ni dapat mengambil hadis yang sahih, sumber yang betul, supaya kita tak tersalah ambil dan sebagainya. Dan kitab-kitab ni semua ada, dah ditulis oleh para ulama yang terdahulu dan contemporary. Inilah ilmu cabang hadis yang membicarakan hadis riwayat dari sudut sanad dan rawi. Wallahu alam. Assalamualaikum.